Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Syahnur Channel. Kali ini kita akan pergi kepada topik yang terbaru iaitu polimer. Tapi sebelum tu kita tengok intro dulu. Ya, itu tadi intro. Dan tanpa melengahkan masa, mari kita ke topik yang berikutnya. Jadi pelajaran hari ini ialah polimer. Okey, pertama kita akan lihat types and classification. Our objective, explain the term monomer, polymer, homopolymer, copolymer, straight chain polymer and cross-link polymer. And then explain natural polymers, explain the preparation of synthetic polymers through condensation, polymerization, addition, polymerization, and lastly state the use of synthetic polymers. Okay, introduction. All living organisms are primarily made of polymeric material. Alright. For example, fingernails, our hair, and most part of our body are polymers. And polymer is a macromolecule that is made up of small repeating units called monomer. Okay, dia terbentuk daripada monomer. Monomer ni apa pula? Okay. And then the process that combine monomer to form polymer, we call it polymerization. Alright, type of polymer. Polymer can be divided into two types, natural polymers and synthetic polymers. Natural polymers are polymers that are found naturally, such as carbohydrates, protein, rubbers, and etc. Synthetic polymers are polymers that are prepared in industries. Okay, polimer yang dihasilkan di kilang lah. And then classification, two main classes based on their structure, linear polymers and cross-link polymers. And polymer can also be described as linear, branch, and network. Network polymers. What is network polymers? Form when linear or branch polymer chains are joined together by covalent bond through cross-link polymer. For example, vulcanization in rubber. Alright. So this is example. Okay, this is linear polymer. Nak senang ingat, dia macam mi lah, panjang. Dia ada banyak lah rantai dia. Okay, dia panjang macam tu. Nak senang ingat, macam mi. Branch polymer pula, dia panjang dan dia ada cabang-cabang pula kat dalam rantai dia tu. Okay, dia panjang and then ada rantai-rantai. This is branch polymer. And cross-link polymer, okay, this is the change of polymer. This is another change of polymer. And then dia dihubungkan antara rantai-rantai ini, dihubungkan. Nampak tu? Dihubungkan. Jadi ini dipanggil cross-link polymer. Another way to classify polymer is by looking at their composition. So we have what we call homopolymers, iaitu polimer yang terbentuk daripada same type of monomer. Okay, for example, kita ada monomer dia tu, kita namakan dia sebagai A. Dia semuanya A lah, one type of monomer dan dia bersambung. Jadi dia jadilah macam linear polymer ni. Ataupun yang A, lepas tu dia ada cabang. This is branch polymer from homopolymer. Okay. And then kita ada satu lagi, kita panggil dia copolymer. Composed of two or more different monomers. Okay. Two or more different monomers. For example, kat sini, kita ada two type of monomer. A dengan B. AB macam ni lah. Dia bersambung. Dan dia pun boleh jadi macam linear juga. Dan satu lagi dia boleh jadi macam blok. Blok ni linear juga. Tapi dia ada blok A dulu, lepas tu baru B, lepas tu baru A, macam tu. Jadi this one we call it block polymer. Ataupun branch pun boleh.
AB, 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 lepas tu ada cabang AAA, dan seterusnya. Okey, itu adalah jenis begitu dikelaskan oleh ahli sains lah tentang polimer ni. Now we go to polymerization. The process of joining monomers together, we call it polymerization. Okay, and we have two main processes. Number one, we call it addition polymerization. The second one is condensation polymerization. Alright. For example, kita ada sekarang ialah addition polymerization, involving combining monomers that have multiple bond. Nak senang ingat, untuk addition polymerization ini ialah dia mesti ada double bond punya. Okay, mesti ada double bond macam ni. Double bond. Inilah yang jenis addition. Jadi the monomer are connected in following manner, macam ni. Tu nampak ada anak panah. Anak panah ni maksud double bond ini, dia punya pi bond itu putus. Pi bond tu kan ada 2 elektron. Satu elektron bergabung dengan satu elektron yang jiran dia. Satu elektron akan bergabung dengan jiran monomer yang lain lah. Apabila dia bergabung, jadi dia akan membentuk satu rantai dan dia punya double bond pun dah hilang lah. Jadi panjang macam ni. Jadi macam tu secara ringkas macam mana kita nak faham addition polymerization. Okay. Dan note, this is not mechanism of addition polymerization. Only the way of deducing structure of monomer ni. Macam mana cara kita nak mendapatkan dia punya structure dia sajalah. Bukan dia punya mechanism dia. Okay, the simplest addition polymerization ialah ethene. Okay, bila dia jadi polimer, dia jadi polyethene. Ataupun nama yang popular. Nama yang popular di dalam polimer ini, nama yang popular dia adalah nama am. Ethylene. CH2 double bond CH2. Nama am dia ethylene. Bila dia menjadi polimer, nama dia adalah polypropylene. Polypropylene pula. Polyethylene. Okay, ataupun ringkas dia PE lah. PE ni memang sangat terkenal lah. Plastik-plastik yang ada di muka bumi ni kebanyakan daripada PE. Okay. Dia punya general dia, macam mana kita nak buat dia? Kita buat macam ni, CH2, double bond CH2, N ini adalah bilangan monomer tu lah. Kalau 100, maknanya 100 monomer yang bergabung. Akhirnya menjadi monomer macam ni, polimer yang macam ni. Kita buat CH2 dah hilang lah double bond dia. Ya, yang macam tadi tu, yang kita buat macam ni tadi tu. Dia pergi sini dan dia bergabung dengan jiran sebelah dia. Dia jadi macam ni. Dan kita letakkan N kat sini lah. N ini menunjukkan bilangan monomer yang berulang-ulang itu. Jadi, nama dia sekarang jadi polyethene. Daripada monomer dia, ethene. Okay. Sebenarnya, untuk addition polymerization ini, asas dia ialah ethene. Okay. Asas dia ethene. Dan ini ialah ethene yang kita gantikan satu H dengan CH3. Ini ialah, kalau nama IUPAC dia ialah propene. Tapi kalau nama am dia ialah propylene. Jadi bila menjadi polimer, menjadi polypropylene. Cuba tengok, this is asas dia. Ada 2 karbon. Okey, sama juga macam ni. Kalau nama IUPAC dia ialah chloroethene. Tapi kalau nama bukan IUPAC dia, nama am dia ialah vinyl chloride. Jadi bila jadi polimer, polyvinyl chloride. Terkenal PVC, terkenal PP, polypropylene. Ini kegunaan utama dia lah, polypropylene kan, buat tong sampah apa semua. Tong bekas banyak menggunakan polypropylene. And then yang ni ialah tetrafluoroethene. Okay, bila jadi polimer, cuba kita tengok, kita cuma buang double bond cantum. Persamaan yang ada antara addition polymerization ialah dia punya monomer dia dengan dia punya polimer dia, bilangan atom dia sama. Okey, yang ni dia ada 3C, 1C, 2C, 3C. Ini pun 1, 2, 3. Bilangan hidrogen ni 2, 3, 4, 5, 6. Ni sama 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Yang cuma kita buang double bond, kita sambung macam ni dan kita tutup kurungan macam ni lah. Okey, dan ini adalah polystyrene. Okey. Polystyrene, CH2 double bond CH, and then ada benzene ring kat sini. Jadilah macam ni. Okay. Menjadilah dia
polystyrene. Kemudian kita pergi kepada addition polymerization yang kedua ialah rubber and polydiene. Nama dia rubber and polydiene. Jadi a hydrocarbon containing two double bond is called a diene. Macam tadi asasnya etin ada satu double bond, dua carbon dua double bond. Dua carbon satu double bond. Untuk rubber dan polydiene, 4 carbon 2 double bond macam ni. 1 2 3 4, this is monomer dia. 4 dan ada 2 dia punya asas dia ialah 1,3 butadiene. Okay. Diene can be polymerized in the following ways. Sama juga macam tadi juga, nampak double bond ni pergi sini, pergi sini, pergi sini. Dan akhirnya kita akan dapati polimer dia kekal, tidak kehilangan atom. Bilangan atom dia sama. Bilangan karbon dia ada 4. Hidrogen dia pun sama, iaitu 2, 3, 4, 5, 6. Ni pun sama, 2, 3, 4, 5, 6. Kedudukan atom pun sama. Berbeza ialah double bond monomer dia ada 2. Polimer dia jadi 1 di tengah-tengah. Dia pergi ke tengah-tengah. Itu cara senang kita nak ingat. Daripada monomer kepada polimer bagi rubber dan polydiene. Alright. Jadi natural rubber, kita pergi pada natural rubber, also known as polyisoprene. Tengok nama AM lagi. Kita akan pakai nama AM, isoprene. Isoprene. The monomer isoprene, kalau nama IUPAC dia 2-methyl-1,3-butadiene, which has the ability to form either trans polyisoprene and cis polyisoprene. Dia punya monomer dia isoprene. Isoprene lah nama AM dia. Tetapi bila menjadi polimer, ada dua keadaan. Sama ada dalam bentuk trans atau dalam bentuk cis. Jadi kita lihat. Ini monomer dia. Nampak? Asas dia, lagi sekali, asas dia adalah 1,3-butadiene. Ini asas dia. Yang kita tengok tadi. 1,3-butadiene. Tetapi satu H kat sini diganti dengan CH3. Nama dia adalah isoprene. Nama dia sekarang adalah isoprene. Ya. Sama macam tadi. Apabila dia menjadi polimer, kita akan buat macam ni untuk senang kita ni, buat pergerakan elektron tersebut. Jadi dua double bond ini akan pergi kat tengah-tengah. Jadi macam ni, pergi kat tengah-tengah. Ni dah tak ada dah double bond. Dan apabila dia membentuk polimer, dia boleh dua keadaan, sama ada bentuk cis atau bentuk trans. Ini adalah yang bawah ini bentuk cis, okey, macam ni. Yang atas ni, yang sebelah kanan ni bentuk trans. Dan getah asli ialah cis polyisoprene. Bentuk dia macam ni. Ini untuk getah asli. Dan kita lihat contoh natural rubber ini, dia ada ciri-ciri elastic property but too soft and tacky. Okay, kalau kita ada daripada pokok getah tu, yang nama saintifik dia adalah Hevia brasiliensis tu, dia ada sifat elastik, anjal itulah, tapi dia lembutlah, senang potong, melekit dan sebagainya lah. Jadi dalam tahun 1839, Charles Goodyear discovered that heating rubber with sulfur could harden it. Dia secara tak sengaja dia dah tercampurkan dengan sulfur ke dalam getah yang dipanaskan. Dia dapati dia menjadi lagi kuat. Jadi proses tersebut dipanggil vulcanization. Diguna apa? Sulfur. Apa yang terjadi sebenarnya ialah sulfur tersebut telah pun cross-link, linear change yang di dalam rubber. Okey, ini rubber tadi. Isoprene tadi lah. Tapi ini tidak dilukis dalam bentuk cis lah. Kita cuma nak melihat dia dalam bentuk linear ni. Ini satu rantai. Ini satu rantai yang lain. Dihubungkan dia dengan sulfur. Dihubungkan dengan sulfur. Jadi menjadikan rantai rubber ini lagi kuat. Harden it. Dia akan menguatkan rantai dia lah, dengan tidak menghilangkan sifat elastic properties bagi rubber tersebut. Jadi proses ini dipanggil vulcanization. Dan semua getah-getah yang wujud di muka bumi ini perlu di cross-link. Barulah boleh digunakan dibuat tayar ke, buat mainan ke, buat bola dan sebagainya. Kalau tidak, dia cepat rosak. Okey, tak kuat.
Okey, kita ada getah-getah yang lain ni sintetik rubber lah. Tadi kalau isoprene kat sini ialah CH3. Ya, ini dia ganti dengan klorin. Tu chlorobutadiene nama dia. Okey, apabila dia menjadi polimer, okey, sama kes, nampak ada bond di tengah. Ini dah tak ada double bond. Nama dia neoprene. Ini adalah sejenis sintetik rubber. Dan kita juga boleh menggabungkan 1,3-butadiene dengan styrene. Akhirnya menjadi getah yang dipanggil styrene butadiene rubber. Dan ini adalah jenis apa yang kita panggil tadi copolymer. Okey, monomer dia satu 1,3-butadiene, yang ni styrene. Kalau yang atas ni neoprene, inilah homopolymer, one type of monomer yang membentuk polimer. Okey, inilah contoh getah sintetik styrene butadiene rubber. Okey, cantuman antara getah dengan ni kan bukan getah. Ni styrene tadi. Dia ada satu double bond. Dia punya monomer. Bila menjadi polimer dah tidak ada double bond. Sini ada dua double bond, 1,3-butadiene. Bila menjadi polimer ada satu saja double bond kat sini. Alright. Kemudian kita pergi kepada condensation polymerization pula. Condensation polymerization is made up of monomer that have at least two functional group. They can have two functional group at least. They can form either polyester, polyamide. Okay, yang kamu dalam syllabus, polyester dengan polyamide sahaja. Sebenarnya dia ada banyak lagi. Jadi cuma ada dua saja dalam syllabus. Normally will eliminate small molecules such as H2O, HCl, methanol. Okay, dia akan eliminate. Dan dinamakan condensation, buang air lah. Tapi bukan air saja dibuang, ada yang buang HCl, ada yang buang methanol, bergantung kepada monomer tersebut. Okey, contoh kita ambil yang polyamide dulu. Yang nama dia nylon 66. Is the product of the reaction between 1,6-hexane diamine with hexane dioic acid. Okey, inilah 1,6-hexane diamine. Nampak dia ada two functional group. Okey, nampak dia ada dua amine, amino lah. Ni amino kan, ni amino. Belah sini pun ada dua. Nampak. Okey, at least two functional group. Okey, ni ada dua lah. Jadi, apabila dia bergabung, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Ya, dia jadi macam ni. Iaitu, di bahagian carboxylic acid, dia akan buang OH. Di bahagian amino, dia akan buang satu H. Nampak? Jadi, kat sini akan jadi C double bond O, N. H, tinggal satu saja H dia. Sini ada dua. Dan ini ialah amide. Dia punya functional group dia sekarang ialah amide. C double bond O N ialah amide. Dan di sebelah sini, okey, kita tahu dia akan buang satu H. That's why kat sini tinggal satu H. Di sebelah sini dia akan buang OH. Sebab itu kat sini dah tak ada OH. Dan apakah yang dia buang? Dia buang adalah 2 mole of water lah. Satu water kat sini, satu lagi water di hujung belah sini. Itu secara am dia. Dan dia ada nama dia adalah nylon 66. Functional group dia adalah polyamide. Sebab dia punya ni adalah dia punya functional group dia adalah amide. That's why nama dia polyamide. Okay, C double bond O N. Kita juga ada nylon 6. Okay, nylon 6. Dia adalah sejenis homopolymer. Tadi yang nylon 6 ialah copolymer. Two type of different monomers. Yang ni pula satu jenis saja. Dia ada kedua-dua di sini. Belah sini carboxylic acid, belah sini amine. Jadi bila ada monomer yang jiran dia akan bergabung, akhirnya membentuk macam ni lah. Okey, kenapa nama dia nylon 6? Sebab dia ada 6 karbon. Ini 1, 5, 6. Yang tadi nylon 66 dia ada 66 bilangan karbon dia. Okey, boleh rujuk balik. Alright. Dan nylon 6 also can be prepared by polymerization of caprolactam. Caprolactam ini adalah sejenis cyclic amide. Okey, cyclic amide ni macam ni. This is cyclic amide. Yang dia memang ada 6 karbon lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then dia akan buka dia punya pada bila kita heated dia akan putus kat sini
Jadi macam ni, bergabung dengan jiran dia dan akhirnya dapat macam ni ya. Seterusnya adalah polyamide yang berikutnya lah kita panggil Kevlar. Kevlar is made up from diamine and diacyl chloride. Okay. Ini diamine. Diamine maksudnya ada dua amino group lah. Diacyl chloride. Dia ada C double bond O Cl. C double bond O Cl. Jadi Cl ni akan dikeluarkan, dia akan keluar dengan H. Jadi sebab itulah HCl yang akan dieliminatekan, akan dikeluarkan. Dan akhirnya terbentuklah C double bond ON juga, iaitu amide. Sebab tu dia tergolong di dalam polyamide. Okay, ini dipanggil Kevlar. Okay, kita masuk kepada polyester pula. Tadi polyamide, sekarang polyester. Generally is made from dicarboxylic acid and hydroxy compound. Okay. One of the most important polyester is Dacron, made up from dimethyl terephthalate and ethylene glycol. Okay, boleh nampak kat sini. Kali ini dia menggunakan ini adalah sini ester, diester, nampak? Diester. Dan ini adalah diol ataupun glycol lah. Nama am glycol. Ethylene glycol nama am dia. Kalau nama IUPAC dia diol lah kan, 1,2 ethane diol. Okay. Jadi ini akan buang OCH3, ini akan buang H ni dalam bulatan ni. Akhirnya dia akan membentuk ester kat sini, C double bond O, dan yang disingkirkan ialah methanol. Okay. Ini adalah Dacron. Ada satu lagi, kalau kita menggunakan dicarboxylic acid, ini carboxylic acid, kita akan menghasilkan polimer dipanggil terylene. Okay. Jadi Dacron dan terylene, dia punya polimer dia nampak sama. Cuma dia punya monomer dia lah yang berbeza. Okay. Okay, kita tengok sedikit exercise. Mudah saja exercise ini. What is meant by copolymer? Okay, tadi kita dah bincang. Copolymer ni ialah polymer made up from 2 or more monomers. Okay. 2 or more monomers. Okay. Manakala homopolymer ialah a type of polymer made up from one type of monomer. Okay. Ini only one type of monomer. Polimer yang terbentuk daripada satu jenis monomer. Contoh-contoh kalau ditanya pun banyak kita boleh buat lah. Okay, yang ni, draw the structure of polymer form using the following monomer. Bila kita tengok ni, ada nampak double bond. Okay, ada nampak double bond. Jadi kita buat macam ni lah. CH. Okay, kita akan buang dia punya double bond. Yang ni kita letak kat bawah. Kita buat garis, kita buka kurungan, buat garis, kurungan N. Macam tu saja. Mana saya tahu ini? Sebab saya tengok dia ada double bond. Jadi saya tahu dia mesti addition polymerization. Mesti addition polymer. Addition polymer, kita ada satu double bond, dia akan hilang double bond dia. Give the reagent that can initiate. Okay, peroxide lah. Peroxide digunakan untuk initiate untuk menghasilkan polymer. And suggest one application for this polymer. This is polystyrene. Okay, polystyrene digunakan banyak di dalam pembungkus makanan, pembungkus makanan kan, ataupun sebagai penyerap hentakan. Beli TV baru, ada penyerap hentakan tersebut, kebanyakannya menggunakan polystyrene. Dan yang terakhir sekali kita lihat application. Okey, kita ada polyethylene, iaitu yang paling ringkas tadi. Kita tengok yang monomer, polimer jenis addition yang paling ringkas, CH double bond CH2, CH2 double bond CH2. Apa kegunaan dia? Okay, electrical wire, insulation, flexible tubing, squeeze bottle, semua pakai polyethylene. Polypropylene, carpet, fiber, rope, buat tali kan, liquid container, cup, bucket, tank, pipe, banyak guna. Polypropylene. And then tadi tu polystyrene, packaging foam, egg carton, lighting panel, electrical appliance component.
Polyvinyl chloride, ni memang popular. Kita memang selalu jumpa lah dia. Bak botol boleh, hoses, pipe, valve, electrical wire insulation, toy, raincoat, nylon. Okay, nylon tadi, polyamide tadi. Kita ada nylon 66, kita ada nylon 6 tadi. Dia buat fiber, clothing, buat baju pun ada kan. Kita boleh tengok yang baju yang ditulis 50% nylon, 50% cotton kan. Macam tu contoh. Tire coat, bearing and Kevlar. Kevlar yang tadi juga sejenis polyamide. Bulletproof vest, asbestos replacement, extreme sport equipment, composite aircraft construction. Okay. Sebenarnya banyak kegunaan polimer-polimer ini. Okey, itu saja untuk kali ini. Diharapkan semua mendapat manfaat. Kita jumpa lagi di siaran yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.